Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan hidayahnya kita dapat peluang untuk memasuki pada malam 21 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Jadi bersempena dengan malam 21 Ramadan, saya dan Ahmad Wafi akan membincangkan tausiah mengenai 10 malam terakhir Ramadan. Jadi kami akan kupas beberapa amalan yang boleh kita laksanakan di saat-saat terakhir 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Jadi seperti mana yang kita ketahui bahawa Ramadan adalah bulan yang paling mulia, bulan yang Allah sebut di dalam Al-Quran, di mana di dalam Ramadan ini adanya satu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi antara amalan yang boleh dilaksanakan pada saat-saat terakhir penghujung bulan Ramadan ini, 10 malam yang terakhir, yang pertama adalah membaca Al-Quran. Jadi sebelum kita mendalami, eloklah kita mengetahui Al-Quran ini adalah apa. Jadi Al-Quran dari segi ta'arifnya adalah kalamullah yang bermukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril di dalam bahasa Arab dan secara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Jadi seperti mana yang kita ketahui, bulan Ramadan ini juga, bulan Ramadan diturunkan Al-Quran seperti mana di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya, bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Jadi pada bulan Ramadan ini juga kita digalakkan untuk membaca Al-Quran, dan ini juga kita boleh lihat daripada peristiwa Nabi Muhammad, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam 10 malam yang terakhir ini malaikat Jibril turun, diutuskan kepada Nabi Muhammad bagi mengulangi bacaan Al-Quran bersamanya pada bulan Ramadan. Ini boleh dilihat daripada hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah, terutamanya pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya dan malaikat Jibril alaihissalam mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, lalu saling bertadarus dalam Al-Quran. Sesungguhnya Rasulullah orang yang paling pemurah dengan kebaikan kepada yang memerlukan, lebih laju daripada tiupan angin. Riwayat Imam Bukhari. Jadi dalam hadis ini kita dapat lihat di mana Rasulullah sendiri banyak membaca Al-Quran, terutamanya pada hujung-hujung bulan Ramadan. Jadi itu adalah amalan yang pertama. Amalan yang kedua, saya akan teruskan dengan amalan untuk kita perbanyakkan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi saya akan mulakan dengan beberapa hadis, iaitu yang pertama daripada Aisyah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya 10 hari terakhir bulan Ramadan, baginda akan mengetatkan ikatan di pinggangnya, baginda menghidupkan malam harinya, dan baginda membangunkan ahli keluarganya untuk beribadah. Dalam hadis lain, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 yang terakhir dari bulan Ramadan, melebihi ibadah baginda pada hari-hari selainnya. Jadi apa contoh-contoh ibadah yang Rasulullah lakukan? Yang pertama adalah melakukan qiyam.
Qiyam di sini bermaksud kita menghidupkan malam hari di bulan Ramadan, terutamanya pada 10 malam terakhir. Seterusnya kita lihat kepada satu hadis Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW, "Man qama ma'al imam hatta yansarifu kataballahu lahu qiyam lailah." Maksudnya, sesiapa yang solat qiyam bersama imam sehingga selesai, maka Allah telah memberikannya ganjaran qiyam sepanjang malam. Hadis lain juga ada menyatakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maksudnya, siapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran serta keampunan, akan diampunkan buatnya dosa-dosa yang terdahulu. Jadi imanan di sini bermaksud mempercayai akan fadilat dan kelebihan yang akan didapat, akan diterima hasil daripada kita melakukan ibadah qiyamul lail. Dan ihtisaban dalam hadis ini bermaksud menginginkan redha Allah semata-mata. Jadi tujuan kita hidup ni memang untuk mendapat keredaan Allah semata-mata. Jadi seterusnya, untuk amalan yang seterusnya adalah iktikaf di masjid. Jadi untuk pada malam-malam terakhir ini, kita boleh lihat di mana hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, maksudnya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan sampai beliau dipanggil Allah Azza wa Jalla. Kemudian isteri-isteri beliau meneruskan beriktikaf setelah beliau wafat. Jadi dalam hadis ini, seperti mana yang kita tahu, Rasulullah beriktikaf pada 10 malam terakhir, di mana di dalam 10 malam terakhir itu juga Rasulullah bertadarus di masjid, beriktikaf pada malamnya dan mendirikan qiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan. Jadi dalam peluang terakhir ini, kita rebutlah peluang ini, di mana pada Ramadan kali ini kita banyakkan beriktikaf di tempat-tempat suci seperti masjid dan di surau, bagi menghidupkan malam kita di saat-saat yang terakhir. Jadi yang seterusnya, antara amalan yang boleh kita lakukan untuk 10 malam terakhir ini adalah memperbanyakkan bersedekah. Jadi pada bulan Ramadan ini kita digalakkan untuk banyakkan bersedekah dan infak. Terdapat sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Nabi SAW adalah manusia paling pemurah. Ini hadis yang telah dibacakan oleh Abrar sebentar tadi. Kemuncak sifat pemurahnya di bulan Ramadan ketika Jibril bertemu dengan baginda SAW. Adapun Jibril AS menemuinya pada setiap malam bulan Ramadan dan saling bertadarus Al-Quran dengan baginda. Sungguhnya Rasulullah SAW sangat pemurah dalam hal kebaikan daripada angin yang bertiup kencang. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa betapa pemurahnya dan betapa rajinnya Nabi Muhammad SAW bersedekah pada bulan Ramadan. Dinyatakan dalam hadis ini, yakni Rasulullah SAW menjadi lebih pemurah daripada hembusan angin adalah kerana baginda sangat cepat dan ringan dalam memberi. Dalam hadis lain, riwayat Anas radhiyallahu anhu menyebutkan, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyus shaumi afdal ba'da Ramadan, faqala Sya'banul lita'zim Ramadan, qila fa ayyus sadaqah afdal, qala sadaqatu fi Ramadan. Maksudnya ditanyakan Nabi SAW, puasa apakah yang terbaik selepas Ramadan? Jawab Nabi SAW, puasa di bulan Sya'ban untuk mengagungkan Ramadan. Ditanya lagi, sedekah apakah yang paling afdal? Jawab Nabi SAW, sedekah di bulan Ramadan. Jadi daripada hadis-hadis ini, kedua-dua hadis ini, kita dapat ketahui bahawa antara amalan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah memperbanyakkan sedekah, khususnya pada 10 malam terakhir. Jadi untuk amalan yang terakhir adalah
amalan yang terakhir adalah memperbanyakkan berzikir dan berdoa. Jadi ini boleh dilihat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah. Beliau berkata bahawa dia bertanya kepada Nabi Sayyidina Aisyah bahawa, wahai Nabi Allah, jika aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka apa yang sepatutnya aku ucapkan? Maka Nabi membalasnya, bacalah Allahumma innaka afun tuhibbu afwa fa'fu anni. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kamu maha pengampun dan amat suka akan keampunan, maka berikanlah keampunan kepadaku. Riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi di sini juga kita diingatkan dalam 10 malam terakhir ni, di mana 10 malam yang akan Allah anugerahkan malam Lailatul Qadar, kita digalakkan setiap malam untuk berdoa agar kita mendapat keampunan seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini cukup 5 amalan yang kami kemukakan, iaitu yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua solat tarawih dan menghidupkan qiyamul lail, yang ketiga beriktikaf di masjid, yang keempat memperbanyakkan sedekah, dan terakhir sekali berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hanya sekadar itu daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.